Yalah, dia rezeki ni tuan-tuan tak semestinya benda. Kesehatan pun rezeki juga, kebahagiaan pun rezeki juga, anak-anak berjaya pun rezeki juga, adik-beradik kita elok, sesama kita ni berkasih sayang pun rezeki juga, jiran tetangga yang baik pun rezeki juga, jatuhan kuasa surau, masjid, penduduk tempat pun rezeki juga. Semua itu rezeki. Apa guna kita nampak kalau rezeki itu duit? Nak buat apa? Sebab itu dia sampai ke tua besok pun dia tak lupa duit, tuan-tuan. Masuk hospital, ada pakcik tu masuk, Pak Long masuk hospital, tak sihat, uzur dah 70 kan, masuk hospital. Kita pergi ziarah, tak tahu nak beli apa kat dia kan. Belilah roti canai. Tanya sebelum tanya tu, Pak Long nak pakai roti canai tak? Kita nak turun bawah beli roti canai. Tak payah, tak ada selera ni. Apple nak saya potong apple. Korek, tak boleh nak gigit. Tak boleh pula. Dia tarik, tak boleh nak muntah loyo susu. Tak boleh tu, tak boleh. Yelah, Pak Long dah lama dan kita nak balik. Ni ada nak bagi Pak Long duit RM50. Letaklah bawah bantal, dia kata. Nak buat apa RM50? Roti canai tak boleh makan, teh tarik tak boleh minum, apple tak boleh. RM50 nak apa? Cuba khabar. Nak buat apa? Sebab memang dah gemar sangat duit tu, suka tengok duit sampai ke mati, tuan-tuan. Duit. Dia tak nampak kesihatan sebagai rezeki. Udahnya Tuhan bagi dia duit, tak bagi dia makan. Jangan buat hal. Betul tak? Betul. Allah bagi kita rezeki ni, tuan-tuan. Rezeki macam-macam rezeki. Sebab itu duit tu jangan simpan. Ada belanja pada jalan-jalan kebaikan. Pertama, belanja untuk diri sendiri dulu, sebelum belanja orang lain. Belanja untuk diri sendiri. Sebab Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang sahih yang bermaksud, sesungguhnya Allah suka melihat kesan nikmat pada hamba dia. Allah bagi saya rezeki, saya ada pencen, saya pakai elok, jubah saya elok, baju Melayu saya elok, kopiah saya elok, 3 bulan 2 bulan sekali saya tukar kopiah baru kan. Kalau dah berkarat buang, cari yang lain. Baju pun elok, bergosok, berbutang baju Melayu. Ini tak adalah batang solat butang baju Melayu pun tak ada. Datang solat masjid butang baju Melayu tak ada. Cuba pergi menghadap orang besar, ada boleh tak menghadap macam tu? Tengah je baju tak ada butang, boleh? Sampai tangga je lah. Ngadap Tuhan, tuan-tuan. Aku bagi kau macam-macam. Macam ni kau menghadap aku, Muhammad. Macam ni kau menghadap aku. Itu yang tarik satu-satu. Butang pakai elok. Lepas tu pula butang pula pakai elok, kita kata belilah. Baru RM5 kat pasar malam. Baru RM5 je, tuan. So elok. Yang Kak Jah pun satu. Kau je sorokkan butang baju Melayu abang bapau. Bamat, mana butang baju Melayu tak ada? Entahlah ustaz, belilah. Kak Jah punya kojo lah tu. Percayalah dengan Abang Mat ni, pergi masjid je, dia tak pergi tempat lain. Itu Abang Jamil je. Nampak? Allah suka tengok nikmat. Allahu Akbar. Aku bagi kau macam-macam, macam ni. Sehat aku bagi kau kan. Semayanglah lebih sikit, sehat aku bagi kau kan. Rukuklah lama sikit, sehat aku bagi kau kan. Duduklah majlis ilmu lama sikit, aku bagi kau rezeki. Berkongsilah dengan orang kan. Jangan makan seorang. Baru rasa enjoy life tu, tuan-tuan. Tak ada rasa sempit dada. Sebab tak ada apa kita nak berhutang, tak ada apa kita nak susahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi masjid harus kembali kepada masjid. 3 perkara Nabi sebut. Itu yang saya sebut Abdul Rahman. Saya pertama, Rasulullah masjid supaya masjid menjadi pusat perkembangan ilmu, pusat orang Islam bermesyuarat, pusat orang Islam mentadbir. Masjid zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi mahkamah, menjadi pusat zakat, menjadi pusat kebajikan, menjadi pusat tawanan. Jadi macam-macam masjid ni, tuan-tuan. Tak ada macam masjid surau gitu. Habis solat kunci, tak kunci satu hal pula.
hilang aircon, hilang TV. Aduh, susah pula. Jadi kadang-kadang orang biarkan luar je lah ustaz, dia nak solat. Dalam kita tak bagilah ustaz, sebab ada banyak barang yang hilang pula. Nak buat macam mana? Jadi satu hal pula dah tuan-tuan, okay? Nak jaga, ramai pula nak mencuri. Ya. Jadi tuan-tuan, bulan puasa baru ni tuan-tuan, bulan puasa, jangan ke barang dalam masjid, luar masjid pun mencuri. Kalau luar masjid boleh curi, dalam masjid boleh curi, luar masjid pun curi. Sedangkan orang bermundar-mandir di luar tu pun orang curi juga. Bulan puasa baru ni, dalam puasa yang ke-7, ke-8 tak silap saya tengok dalam, kita orang tengok dalam CCTV dekat masjid, sebab ada satu motor hilang. Tengok dalam CCTV motor, ada budak tu datang masjid, buka puasa di masjid, buka puasa di masjid, lepas buka puasa dia solat maghrib di masjid. Lepas solat maghrib di masjid tu, dia pun keluar, dicuri motor. Curi motor tu, dia bawa motor tu, dia patahkan handle motor tu, X5, motor X5, dia patahkan motor handle. Lepas tu dia bawa lagi. Kita kata, ya Allah, datang masjid, buka puasa kat masjid, jadi dia datang masjid curi motor. Yang paling nak marah sekali tuan-tuan, yang dicuri tu motor saya. Bukan motor mahal pun, EX5 je tuan-tuan. Tapi motor tu kebetulan saya baru bagi kawan saya kata nak beli. Jadi motor saya lagi lah tu, by grant dan sebagainya. Curi motor. Ilaha illallah. Datang masjid curi motor, datang masjid pecahkan cermin kereta, ambil beg kat dalam. Jadi orang kita ni tuan-tuan, la ilaha illallah. Tak ada pula kita dengar kat rumah-rumah ibadat lain orang curi macam tu sekali. Sebab itu saya bagi tahu dekat masjid saya ni, kalau saya bagi tahu hari Jumaat, saya kata tolong siapa-siapa yang susah jangan mencuri, bagi tahu saya carikan duit, bagi duit. Tabung kebajikan ada, kita hulur lah berapa kita nak boleh hulur. Jangan curi. Jangan rosakkan institusi masjid dan jangan rosakkan kehidupan kamu. Kamu curi tu bila kamu nak pulangkan balik motor orang? Tak apalah, boleh je halalkan. Tabung masjid kamu pecah, kamu masuk tak apa ni, masukkan apa, kayu, cucuk duit ambil. Di hujung kayu tu letak, dia pakai pembaris tu kan. Pembaris di ujung tu, dia makan chewing gum, dia lekat dekat. Ni ajar orang pula kan. Ini Ustaz Farid punya pasal lah ni, bagi cara kan. Dia letak chewing gum, dia letak tu, dia tekan, dia tarik, tekan, tarik. Jadi datang masjid mencuri. Jadi gitulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so pertama sekali masjid dibina, kedua disaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, yang ketiganya Rasulullah suruh orang Islam berniaga. So berniaga sebab berniaga ni sangat penting, sebab apa yang diniagakan oleh orang Islam mestilah menitik beratkan kepada persoalan halal dan haram. Dan halal dan haram ini penting orang Islam, sebab dia akan menjadi darah daging, membentuk pribadi, membentuk akhlak. Secara tidak langsung menggalakkan lagi orang Islam supaya menghasilkan produk-produk halal. Mie-nya, mihunnya, kicapnya, sosnya, fish cake-nya, fish ball-nya. Jadi orang Islam kena buat. Orang Islam buat, orang Islam makan. Hari ni kita tak tahu siapa buat. Tuan-tuan pun tak rajin bertanya. Tuan-tuan ngap aja. Itu yang jadi anak kita. Jadi kaitan lah tuan-tuan dengan sikap perangai, betul tak? Yang halal ni akan membentuk sikap peribadi yang baik. Sebab itu kita kena elakkan benda-benda syubhat. Nak suruh orang Islam berusaha supaya jadi orang baik-baik. Kita dulu kat kampung tuan-tuan, apa kita makan tuan-tuan? Pucuk paku, pucuk ubi, gobok, ayam kampung, buah-buahan, ikan di sungai. Itulah makanan kita. Nakal pun kita nakal gitu je. Budak-budak sekarang punya nakal tuan-tuan, bakar sekolah. Bakar sekolah. Apa dia makan agaknya kan? Jadi sumber itu kita kena lihat balik apa yang kita makan. Jadi tuan-tuan, saya berharap surau ini diimarakan. Pengajian-pengajian di masjid datang dipelajari. Sebab itu Rasulullah sebut, idza ra'aitumur rajula yadhhab wa ya'ti ila al-masjid fashhadu lahu bil jannah. Kalau kamu lihat ada orang ulang-alik ke masjid, saksikanlah dia itu ahli syurga. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah
Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang benar-benar yang mengimarakan masjid ialah orang-orang yang beriman. Yang mengimarakan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Mereka sama sekali tidak akan takut, melainkan hanya senya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka lantas mereka itu tergolong dalam golongan orang yang dapat hidayah. Hidayah ini apa? Petunjuk yang kita minta dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus kita minta dengan kita mengimarakan masjid. Allah akan tunjukkan kita jalan-jalan yang lurus. Masjid adalah tempat untuk kita beroleh ketenangan dan keamanan. Kalau di kampung, di taman ini tuan-tuan, tak kiralah rumah siapa besar sekali, rumah siapa yang mahal sekali, rumah siapa yang ada kolam renang, rumah siapa yang ada lift, itu Allah tak lihat. Allah tak turunkan rahmat, Allah tak turunkan keberkatan. Pertama-tama sekali turun keberkatan dan rahmat, jatuhnya pandangan kasih sayang Allah di masjid atau di surau. Kemudian barulah ke rumah-rumah yang saya sebutkan tadi. Kalau di rumah itu pun ada unsur-unsur penjagaan syariat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke masjid, ambil rahmat, ambil barakah, bawa balik ke rumah.